Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara Nabi bersama hadir Syahudin, saya mendengar ini mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bincangkan ayat yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan ke-9 dari surah Al-Qiyamah. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal yuridul insanu liyafjura amama, yas'alu ayyana, yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-mafar. Sadaqallahul azim. Bahkan manusia itu hendak terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu berlaku? Maka bila mata telah pun terbeliak dan bila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia bertanya, ke manakah tempat untuk lari? Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, maka terdahulu kita telah lihat bagaimana pandangan oleh Mujahid bahawa daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ajma'in, ini adalah merujuk kepada sifat manusia yang suka untuk melakukan, cenderung untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidaklah terbatas kepada golongan seperti Akhnas bin Syuraih ataupun Adi bin Rabi'ah semata-mata. Di kalangan kita pun kita kena ingat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, gentar kalau baca hadis ini. Iaitu dari Sauban radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu pernah bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati atuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibal tihama bidan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Qala Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana wajallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuzuna min layyin kama ta'khuzun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Satu hari Nabi SAW telah pun bersabda kepada para sahabat, la'alamanna aqwaman, aku ni tahu ada beberapa golongan dari umatku, mereka ni datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Nak cerita besarnya saiz macam banjaran, kalau kita banjaran Titiwangsa lah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nak digambarkan Nabi, nak ditamsilkan Nabi, begitu besar sekali nampak fizikalnya di sisi Allah SWT. Tiba-tiba bila dia datang, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wa haba'an mansura, rupa-rupanya dia jadi seperti abu-abu yang berterbangan, hancur lebur. Lantas Sauban, sahabat Nabi yang juga merupakan seorang khadam Nabi ni, telah bertanya, wahai Nabi, kepada kami bagaimana keadaan mereka ni supaya kami selamat, wahai Nabi, dari jadi seperti mereka dan keadaan kami tidak sedar, wahai Nabi SAW. Takut, nampak salafus salih ni takut kalau amalan mereka ni gugur tanpa disedari. Hebatnya sifat mereka kan tuan-tuan. Kita mohon pada Allah supaya kita pun adalah kekuatan seperti ini. Lekas-lekas dia nak tahu siapa mereka itu, wahai Nabi SAW. Nabi pun menjelaskan, mereka tu macam kamu juga, kulit macam kamu juga, bangun malam, bertahajud macam kamu juga. Tapi masalahnya bila mereka ni bersendirian, tak ada orang melihat, maka mereka akan melakukan perkara-perkara maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah kita ni kalangan orang bertakwa kepadamu, ya Allah, sama ada bersendirian ataupun di khalayak ramai. Jadikan kami sentiasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang haram, sama ada di depan manusia ataupun di belakang mereka. Ya, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Cenderung untuk melakukan maksiat ni adalah sifat manusia, terutamanya bila nafsu itu diikuti sentiasa. Nak makan apa pun makan, waktu malam nak tidur, tidak mahu bangun sembahyang subuh umpamanya. Maka kita membela nafsu tuan-tuan.
Bila membela nafsu, layaklah untuk orang yang membela nafsu mengagung-agungkan dewa-dewa nafsunya ini dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat manusia. Bal yuridul insan liyafjura amama. Dia tahu kiamat itu akan berlaku, tapi sengaja dia tangguh-tangguh taubat kepada Allah SWT. Ini salah satu tafsiran yang telah kita lihat pandangan Mujahid. Seterusnya Allah SWT ingatkan kepada kita dalam ayat liyafjura amama. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ditanya bila hari kiamat itu berlaku. Ini merupakan sifat manusia. Kita lihat dalam banyak firman Allah SWT perkara yang sama disebut. Dia menangguh-nangguh. Bila kiamat itu berlaku? Ada dua bentuk maksud. Yang pertama, sengaja nak melakukan maksiat lagi. Yang kedua, macam mempertikaikan kebenarannya. Banyak kali Allah SWT menyebutkan tentang sifat golongan musyrikun yang menentang dan menafikan kiamat itu akan berlaku. Sebagai contohnya surah Sabah ayat 29 hingga 30. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Mereka berkata, bila kau berlakunya janji engkau ni wahai Muhammad? Jika kamu adalah orang yang benar, katakanlah kepadanya, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat yang tidak dapat kamu minta berundur walaupun sesaat daripadanya. Kamu tidak minta boleh dicepatkan. Lalu Allah mengingatkan, فَإِذَا بَارِكَ الْبَصَرِ. Bila mata telah pun terbeliak, barik ataupun barak, kata para ulama, ini menunjuk kepada ketakutan yang amat sangat. Umpamanya seperti kilat. Makna yang lebih luas asal perkataan barik atau barak ini perkataan barq. Barq maknanya kilat yang mancar itu. Fi zulumati wa ra'du wa barq. Jadi maknanya pada hari kiamat besok, ketakutan akan dilihat pada mata masing-masing. Mata masing-masing sudah menampakkan, menerjemahkan, mereflekskan rasa tidak senang dan takut yang amat sangat. Kata Abu Amr bin Al-Ala yang baca dengan perkataan barika, kasrah. Artinya kasrah barika ni mana bingung, yang ketakutan yang amat sangat. Barangkali tafsiran ini pandukan kepada tafsiran ayat yang lain daripada surah Ibrahim. Contohnya, la yartaddu ilaihim tarquhum wa afidatuhum hawa. Orang-orang kafir ahli maksiat ni besok ke akhirat, mata mereka ni tak berkelip-kelip, ketakutan yang amat sangat. Maka dia senada dengan ayat yang sedang kita bincangkan di sini. Inilah kelebihan yang kalau kita dapat perhatikan mesti tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir, pendekatan Ibn Katsir ini adalah mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Kalau tidak ada, dia akan melihat pandangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam hadis Nabi, maka dia akan melihat pandangan para sahabat, para salafus salih. Bila kita baca tafsir Ibn Katsir ni, rasa tenang, lapang, kena jauh dari takwilan-takwilan diri yang kadang-kadang dipengaruhi oleh fahaman-fahaman tertentu. Jadi tercengangnya golongan ni sampai mata tu tak boleh nak berkelip, terkejut, ketakutan, terlopong. Itulah istilah yang boleh kita gunakan. Pandangan itu sudah pun ketakutan yang amat sangat. Manakala para ulama lain yang baca dengan fathah, barakah, mirip juga dengan makna yang pertama, iaitu pandangan pada hari kiamat ni akan terbeliak, tercengang, tertunduk, bingung, dahsyatnya melihat perkara yang digambarkan berlaku itu oleh Allah SWT. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini kekuatan yang ada pada Al-Quran Karim, disebut oleh Sayyid Qutb sebagai Tafsir Al-Fanni. Makna Tafsir Al-Fanni ini iaitu kekuatan Quran untuk tajsid as-suwar al-ma'nawiyah, benda yang dalam bentuk ayat tapi terbayang di hadapan mata kepala kita, ketakutan yang amat sangat gambaran tersebut dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan yang ada pada Al-Quran Karim, kata Sayyid Qutb. Surah ni pendek je, tapi dia dapat memenuhkan jiwa kita dengan berbagai bentuk hakikat, pengaruh, gambaran, peristiwa dan kesan yang tidak mampu dilukiskan oleh ayat manusia biasa. Jadi surah ni dapat memenuhi jiwa kita dengan begitu solid sekali, dengan gaya bahasa unik, menjadikan surah ni memiliki ciri tersendiri dalam redaksinya, dalam bentuk musiknya. Ini saya kutub jelaskan musika Al-Quran dalam musiknya, penggunaan perkataan ra' di belakang, susunannya dengan ta' marbuta, Masya Allah, cantik sekali. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pesan kepada umat Islam, kalau kamu nak faham tentang kiamat, maka bacalah surah kerana daripada ayat yang awal sampai ayat terakhir mengingatkan kamu kemestian perkara yang berlaku dan apakah persiapan kamu untuk menghadapinya. Ini
yang dapat kita perhatikan, sama ada bariqah ataupun baraqah, dari perkataan barq. Sebenarnya inilah hati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian datang ayat yang kita lihat di sini, fa idza barikal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idzin aina al-mafar. Matanya sudah terbeliak, matanya sudah ketakutan, tunduk, terlopong, dan bulan pun menjadi gerhana bulan dihimpunkan pula dengan matahari. Manusia berkata pada itu, manalah tempat nak lari. Sesetengah ulama memahamkan kita bahawa perhimpunan matahari dan bulan dalam erti kata kedua-duanya terbit muncul bersama-sama dari arah barat, ataupun keduanya telah dihimpunkan oleh Allah SWT dalam keadaan sudah tidak bercahaya lagi. Itu sebab lakunya gerhana bulan dengan matahari. Bagi Allah menunjukkan kepada kita semuanya boleh bertembung. Cuma Allah SWT tak jadikan bertembung. Allah tunjukkan keadaan awal bahawa pertembungan itu pasti berlaku dengan adanya gerhana bulan dan matahari. Peredarannya boleh berlaku sekaligus, pertemuan pada satu garisan sebagai contohnya. Maka kalau gitu gayanya, pertemuan ke akhirat besok, sebelum akhirat besok, pertembungannya pasti boleh berlaku juga. Itu yang faham dari fenomena alam yang berlaku seperti itu. Memanglah cahaya bulan ni bersumber dari cahaya matahari, tapi penekanannya di sini adalah keduanya sudah tidak menerbitkan cahaya lagi. Manfaat kedua-duanya sudah pun tiada. Ada juga para ulama tafsir yang menjelaskan, seperti penjelasan dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa kedua-duanya bersatu. Bulan yang berada dalam posisi yang amat jauh dari matahari berpisah kerana daya graviti matahari yang begitu kuat hingga dia menarik bulan bagai menyedut bulan itu. Matahari lebih besar daripada bulan. Allahu a'lam, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kali ini madailah untuk kita fahami. Inilah kembangan, ketakutan, kedahsyatan kiamat untuk setiap orang Islam faham. Inilah kekuatan Quran untuk membawakan kepada kita gambar tersebut, sehingga manusia telah pun bertanya, ainal mafar, mana nak lari? Kalau berlaku tsunami, masih boleh lari ke atas puncak gunung, boleh lari atas puncak bangunan yang konkret, boleh menyelamatkan di atas pokok kelapa sebagai contohnya, dan boleh masuk ke dalam laut, kerana yang bergolaknya adalah bahagian atas. Tapi ke akhirat besok berlakunya kiamat yang amat menakutkan ini, tidak ada tempat lari sama sekali. Tidak ada tempat yang selamat sama sekali. Itu sebab Allah gambarkan perkataan ainal mafar, tak ada tempat untuk lari dah. Nampak tak tuan-tuan? Ini kekuatan yang ada pada bahasa Al-Quran bila dibawa satu benda itu untuk kita fahami. Manusia pada waktu ini ingin melarikan diri, tapi ke mana nak lari? Semuanya bingung. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzil mustaqar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Rabbmu saja pada hari itu tempat kembali kepada Allah SWT. Ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Kamu tidak memperoleh tempat perlindungan pada hari itu, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Tak ada tempat persembunyian pada hari itu. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, sebab Allah gambarkan la wazar, tidak ada tempat perlindungan, tak ada tempat untuk menyelamatkan diri, melainkan yaqul insani yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Kepada Tuhan sajalah tempat untuk istiqrar, untuk duduk, dapatkan keselamatan, dapatkan jaminan keselamatan. Hanya kepada Tuhan kamu saja tempat untuk kamu kembali. Itulah terminal terakhir dalam hidup kamu. Sekarang bumi akan hancur, ke mana kamu lari sendiri? Bukan bumi saja hancur, habis planet semua, bulan, bintang yang memancarkan cahayanya siang dan malam pun akan hancur dan berperanan lagi, tidak berfungsi lagi. Maka inilah yang Allah gambarkan untuk manusia faham, dipaparkan di hadapan mata kepalanya. Inilah kekuatan Quran. Kita melihat, menyentuh aspek ijaz dalam kuliah yang terdahulu. Sekarang kita makin nampak surah yang pendek ini menonjolkan begitu jelas imej tersebut dikemukakan. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita. Kita akan lanjutkan pada ayat berikut dan kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.